kalau ada yang memerlukan lah. Jadi hari ini kita akan masuk sensor teknologi. Basically ini adalah chapter ketiga. Okay, kalau ikutkan dalam rancangan pengajaran ada banyak type of sensors and transducer yang dilabelkan, tapi sebenarnya sangat banyak. Saya tak akan go to very details lah, very detail, sebab kalau very detail sebenarnya ada satu buku teks yang tebal about the sensor technology. Tapi memang tak boleh nak ikut lah. Kalau ikutkan sensor teknologi pun sepatutnya ada satu kursus yang lain, course yang lain yang untuk sensor teknologi yang akan ambil masa lebih daripada 3 minggu. Jadi kalau yang ada nak buku tu saya boleh sharekan. Kalau ada nak buku sensor teknologi, just let me know lah. Tapi saya tak ada share buku tu sensor teknologi sebab memang banyak lah, takut nanti kamu pening. Okay, so dalam sensor teknologi part 1 ni kita akan tengok apakah resistive, capacitive and inductive sensors. Okay, before that kita maybe akan do some revision apakah itu resistive, capacitive and inductive. Okay, basically sebelum kita masuk dalam sensors, sekarang kita nampak perkataan sensors, sekarang kita nampak transducer. Okay, basically transducer ni adalah yang lebih besar daripada sensors. Dia satu device yang convert dari satu energy from to another, okay, di mana output is proportional to the input. Okay, the output from transducer ni selalunya dalam bentuk electrical energy lah. Okay, for example kalau kita pakai speaker, loudspeaker, itu adalah satu transducer yang transform daripada electrical signal to the sound energy. Okay, kalau kita tengok di sini gambar, di mana gambar ini menunjukkan transducer, sensor, okay, signal conditioning. Okay, sebenarnya sensor dan actuator ni adalah sub of transducer lah, di mana ada sensor, ada actuator di dalam transducer. So ini adalah definition for transducer. Awak boleh baca lah ni, ada slide dia. So transducer adalah satu device, then sensor ni adalah satu component ataupun device yang detects or measure the signal. Okay, then actuator ni yang mana actor lah, yang last kali yang boleh generatekan sensor lah. Okay, then ini adalah basic schematic lah about the transducer, di mana kita ada input signal dan kita ada output signal. Yang di tengah-tengah ini adalah transducer. Okay, ini adalah transducer. Kamu boleh juga rujuk slide yang saya telah share di dalam autumn. Okay, basically so sensor ni adalah transducer lah. Okay, part of the transducer. So ada banyak lah sensor ni. Ada humidity sensor, smoke sensor, color, touch, ultrasonic, infrared, accelerometer, okay, dan sebagainya lah, temperature. Then ini sama juga yang dalam tadi, di mana contohnya kita ada sensor, sensor temperature. Sensor temperature ni kita nampak dia sense the temperature. Actually dia ada change of the resistance of the resistor. Okay, sebelum tu kita tengoklah ada banyak jenis sensor. Okay, sama ada dalam bentuk property base ataupun application base ataupun energy supply base. Ada banyak. Sebenarnya ini sebahagian saja. Okay, so dalam teknologi sekarang sangat banyak sensors digunakan. Okay, ini saya ada ambil dalam satu jurnal lah, okay, berkaitan yang sensors yang teknologi. Then kita akan tengok since kita nak tengok resistive, capacitive, inductive. So itu adalah sifat resistive, capacitive and inductive. Tapi datangnya dari mana?
basicnya adalah daripada komponen yang namanya resistor, kapasitor dan induktor. Di mana saya tunjukkan ini sebagai revision iaitu sebenarnya dah belajar dalam subjek tahun 1 kalau dalam kalau dalam mechanical lah tahun 1, tapi sebenarnya kalau yang pernah diploma pun ada belajar jugalah diploma. Okay, so resistor. Okay, resistor adalah electrical component yang kita digunakan untuk reduce current flow, adjust signal level and so on. Okay, kalau kita tengok dari sini ada resistor A, B dan C. Boleh tak kamu identify apakah beza-beza perbezaan signal-signal ni? Boleh share tak apa beza ni signal ni daripada resistor yang A, B dan C? Tiga-tiga ni resistor. Boleh share? Oh, sorry. Tak pasti. Tak pasti. Okay, resistor kita boleh terbahagi pada dua lah. Basically resistor ni, resistor dia ada fix dan satu lagi adalah variable di mana kita boleh change the resistance of the resistor. Kita boleh change. So kalau macam yang A ni, ni adalah fixed resistor di mana yang biasa kita tengok tu yang ada color-color tu dia dah ada value the resistance. Okay, manakala B dan C ni dia macam ada satu spring ataupun knob yang kita boleh pusing kita boleh pusing dan kita boleh control. Okay, sama ada rheostat atau potentiometer. So ini adalah signal simbol for resistor, rheostat dan potentiometer. Ini adalah type of resistor. Di mana resistor ni kita menggunakan Ohm's law iaitu V sama dengan IR. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni pun kita boleh tengok jenis-jenis resistor. Okay, adjustable ke ataupun fix ke, semua ada ni dalam ni lah gambar ni. Then okay, ni adalah kapasitor. So kapasitor ni apa? Kapasitor, kapasitor dan induktor adalah komponen yang store the energy So tapi dia punya working principle sahaja yang berbeza. Okay, untuk kapasitor dia store electrical energy dalam bentuk electrical field. Okay, manakala induktor dia dalam bentuk kalau induktor. So kalau kapasitor electrical, kalau induktor dia berkaitan dengan elektromagnet lah. Okay. Untuk kapasitor dia adalah satu komponen iaitu passive komponen. Okay, yang terdiri pada two terminal. Okay. Dan ini adalah kapasitor lah. Jenis-jenis kapasitor yang kita boleh jumpa dalam kehidupan seharian. Okay, dalam kapasitor yang kita perlu faham adalah okay, ini kapasitor ni, ini basic of kapasitor. Basic kapasitor yang terdiri daripada plate, ada dua plate. Kemudian A ni adalah area, D adalah distance between the plate dan kita ada dielectric kat tengah-tengah ni. Okay, untuk capacitance ini adalah equation bagi capacitance of the capacitor. C sama dengan epsilon kalikan dengan A bahagi D. So nilai epsilon ni adalah bergantung kepada dielectric. Kalau dalam contohnya kalau soalan keluar dia akan beri nilai lah. Dielectric tu bergantung kepada difference dielectric lah. Okay, so
dalam soalan keluar calculate the capacitance of the capacitor, dia akan bagi nilai-nilai ni dan kamu just use this equation. Tapi ini very basic lah, very basic one. Okay, ini subjek tahun 1. Then inductor yang saya terangkan tadi sama juga. Okay, sebelum tu capacitor. Capacitor saya tak tunjuk dia punya simbol nanti kamu boleh cari-carilah simbol of capacitor dalam kita guna dalam circuit. Okay, next inductor. Okay, seperti mana saya terangkan tadi, inductor dan capacitor adalah komponen yang kita store energy. Sama dia punya working principle, but the difference is satu dalam bentuk electric so satu lagi dalam bentuk magnetic field. Okay, yang ni dia ada coil lah, magnetic kan. Magnetic, so equationnya awak boleh tengok dekat sini lah. L adalah inductance of the inductor. Then kalau yang ada gambar coil ni, wire-wire yang bergulung ni, ni semua inductor lah. Okay, inductor. Okay, ni kita go through sebab ni very basic ya. Okay, ini adalah yang saya sebut tadi, iaitu simbol simbol, basic simbol for resistor, capacitor dan inductor. Okay, kalau dalam circuit kita guna ni lah, resistor, capacitor, inductor Okay, kalau resistance of the resistor ataupun kalau kita lukiskan dalam circuit, kita letakkan R lah. R untuk resistor, R1, R2 and so on. Kalau capacitor kita letak C dan inductor L. Okay, ini adalah equation yang kerap digunakan. Dan kalau secara series, bagaimana kita nak kira? Okay, kalau series, kalau for resistor, kita kena sum lah, the summation of the R. Okay, kalau capacitor, okay, dia 1 over CT, C ni total. Then you calculate, okay, kalau ada N, awak kira lah 1 over C1 plus 1 over C2 until 1 over Cn lah. Dan inductor ni dia sama macam resistor. Resistance series inductor, okay, dia tambah je lah. Tambah ada berapa bilangan tu awak tambah. Okay, then parallel, okay, kalau resistor 1 over RT and so on. Okay, capacitor ni dia berlainan lah sikit, dia terbalik lah compare to resistor and inductor. Okay, apakah unit bagi resistor? Ada ingat apakah unit bagi resistor? Ohm, doktor. Ohm. Kalau capacitor? Farad. Kalau inductor? Induktif? Henry Henrys. Okay, kalau inductor kita pakai Henrys Okay, H besar, ni F besar dan ini adalah ohm. Okay, so bila kita sebutkan resistif, kapasitif dan induktif sensors, so dia mempunyai sifat-sifat seperti sensors, sifat-sifat seperti komponen resistor, kapasitor dan induktor. So sifat tu adalah so basically you should know about the resistor, capacitor and inductor. So bila kita pergi ke resistive sensors so resistive sensors adalah satu device yang converts from the, contohnya dalam mechanical system, such as the displacement of electrical signal, then kita boleh monitor after conditioning. So selalunya kita akan guna, kebanyakanlah kita guna potentiometer lah untuk resistive sensor. Yang tadi potentiometer adalah iaitu variable sensor. Then untuk resistive sensor, apakah faktor yang penting mempengaruhi the resistance of the resistive sensors? Dia bergantung kepada 4 faktor, iaitu first adalah area ataupun thickness, kemudian length, kemudian the temperature,
dan conductivity. Dan ini adalah equation yang kita boleh gunakan. So ini rho ni adalah bergantung kepada material yang kita gunakan. Then okay, since potentiometer ni adalah most common resistive sensor, okay, saya tunjuk contohlah dia punya working principle. Sebenarnya ada banyak resistive sensors ni, nanti kita boleh explore. Then kalau kita tengok potentiometer ni adalah, okay, kita kalau kita tengok komponen tu, okay, dia ada 3 kaki lah, dia ada ataupun 3 terminal, 1, 2 dan 3, iaitu kalau voltage akan di-apply pada terminal 1 dan 3 okay. Kalau kita ni tak awak pasang ataupun circuit tu, kena tahulah terminal 1 dan 3 tu adalah untuk constant voltage. Kemudian contact kalau terminal 2 lah ataupun wiper, kita connect kepada kaki yang kedua. Then ini adalah basic structure lah of the potentiometer. Then kita boleh control the potentiometer tu sama ada mengikut arah jam ataupun arah yang berlawanan jam lah, untuk kita control the voltage lah. Kalau ikutkan kat sini, the ratio ataupun percentage of voltage between terminal 1 and 3, okay, antara yang 2 tu kita apply the voltage then daripada itu dia ada macam like the voltage divider lah. That's mean antara 0 to the maximum lah, maximum voltage yang telah kita set lah. Okay, so itu adalah potentiometer. Okay, kalau kita tengok dalam potentiometer, okay, macam saya sebut tadi, kita boleh pusing kan, kita boleh pusing. Okay, sebenarnya kita boleh juga slide okay, kalau yang kita pusing tu, yang macam kita switch ataupun kita control sound kita control sound, kita pusing macam tu, itu dikenali sebagai rotary potentiometer. Okay, ada juga kita boleh slide, kita slide kita slide, contohnya aircon yang lama-lama tu kita boleh slide, okay, kosong ke berapa degree tu, itu adalah slide potentiometer. Pernah jumpa kan slide potentiometer ni? Boleh bagi satu application tak? Aplikasi yang pernah jumpa yang guna slide potentiometer. Headset yang lama-lama, Doktor. Kan ada kan headset lama-lama. Okay, terima kasih. Then rotary pula, rotary? Radio kereta. Radio kereta, okay, yang ada. Tapi sekarang banyak juga yang touch kan, yang touch screen kan. Sekarang semua touch screen lah, Doktor. Kan, kita panggil touch lah, touch screen. Tapi masih ada lah juga, contohnya kita nak control aircon kan, aircon kan. Pun boleh juga. So itu adalah potentiometer lah. Ya? Kipas rumah pun guna rotary type. Betul. Kipas rumah kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Sebenarnya kita control the voltage lah. Okay, so kita itu adalah application application for the resistive sensors dalam kehidupan seharian kita lah. Okay, next ini adalah satu lagi iaitu thermistor. Okay, thermistor ni adalah juga resistive sensor. Okay, di mana thermistor ni adalah temperature sensor. Dia detect the temperature temperature, okay, tapi sifat dia adalah resistive sensor. Okay, untuk temperature sensor ni dia boleh sama ada resistive sensor dan boleh juga inductive sensor. So dia nanti kamu akan, saya minta awak boleh carilah sifat jenis-jenis, sebab untuk temperature sensor ni ada banyak ada macam-macam, ada thermistor, ada yang thermocouple kan, so ada banyak. So sifat dia ada yang resistif, ada yang induktif Then so kita tunjuk yang untuk resistif iaitu untuk thermistor. Thermistor ni
adalah satu semiconductor material. Okay, so contohnya kita tengok gambar ni dia ada setting temperature, certain temperature contohnya 25%, 25 degree, dan kita ada thermistor. Then ini adalah circuit dia lah yang kita boleh guna. Dan ini adalah komponen ini adalah thermistor lah, thermistor Okay, thermistor ni pun dia ada dua jenis iaitu NTC dan PTC. Ini adalah simbol bagi NTC, yang atas ni adalah simbol bagi NTC dan di bawah adalah simbol bagi PTC. So apakah NTC dan PTC tu? Okay, NTC adalah negative temperature coefficient yang mempunyai resistance that falls as the temperature rise. Then PTC pula adalah resistance that increase with the temperature. So dia kita bagaimana kita nak guna tu adalah bergantung daripada kita nak set lah. Okay, contohnya kita nak control temperature ketika naik ke ataupun temperature yang drop. So nanti kita akan try tengok lah. Jadi ini adalah thermistor di mana thermistor ni adalah one type of the resistive sensors. Okay, satu lagi yang selalu digunakan juga yang keraplah ada kalau kita buat group project ni, kadang-kadang project student ni kadang saya pelbagaikan lah contoh-contoh, walaupun contohnya control the temperature ataupun temperature control tidak semestinya nak menggunakan satu jenis sensor saja. Contoh tak semestinya guna thermistor saja ataupun tak semestinya menggunakan flag sensor saja. So contohnya lah macam tu. Okay, kalau macam ni ini adalah satu flag sensors. Okay, flag sensors ni sebenarnya adalah dia macam potentiometer juga, tapi dia adalah satu flexible potentiometer. Bagaimana dia function adalah dia kalau kita bend lah, dia bend. Okay, apabila ada deflection or bending, dia akan measure. Okay, then dia adalah resistive sensors di mana resistance of the sensor akan di-measure atau akan berubah mengikut kita bengkok lah the surface of the sensors lah. Okay, sensors ni banyak digunakan dalam medical instruments, okay, dalam robotics computers, okay, physics therapies, okay, kalau ada virtual motion adalah gaming lah basically. So itu adalah flag sensors. Kemudian ada juga force sensing resistor yang bersifat resistif iaitu force sensing. Nanti kita tunjuk contoh yang digunakan dalam musical ataupun medical instrument. Tapi basically saya tengok dalam lecture plan dia bezakan resistive sensors dengan piezo resistive tau. Sebenarnya yang ni piezo resistive ni, yang ini piezo resistive ni dia adalah sifat sifat resistive sensors juga. Tapi bezanya perkataan yang depan piezo ni adalah maksud dia force. Kalau piezo induktif maksudnya bila kita kenakan force dia bersifat induktif macam tu. Okay, tapi tak apalah, nanti ada dalam piezo resistive pun kita akan sentuh lagi tentang force sensing resistor ni. Okay, kadang ada juga dalam interactive toys dan so on lah. Okay, ini adalah aplikasi aplikasi yang menggunakan force sensing resistor. Okay, LED. Okay, ataupun light, okay, ini LDR LDR. Okay, LDR ataupun light depending resistor, okay, juga dikenali sebagai photoresistor. Bila kita sebut foto ni ada kaitan dengan light lah, okay. Photoresistor, photovoltaik kan, apa cerita apa foto dia akan kaitan dengan light.
Okay, so ini ada juga kaitan dengan resistor foto resistor. So bila dia ada foto dan resistor, that means ada light dan ada resistor yang berubah ataupun dia berubah mengikut the light punya ni dan resistance lah, the value of resistance. So dia bergantung kepada light punya levels. Okay, so RDL ni bergantung kepada light punya level Then okay, katakan kita letakkan LDR ini di tempat yang gelap. Okay, jadi apabila di tempat yang gelap, the resistance adalah tinggi dan the LDR okay, the resistance is high and when the LDR diletakkan di kawasan yang ada cahaya, the resistance will decrease. Okay, so ini adalah basic lah. Jadinya kalau LDR ni banyak digunakan dalam equipment electronics lah. Contohnya kita guna photographic light meters, fire detector atau smoke detector. Kita guna selalu dekat luar lah, kita control yang menggunakan cahaya Okay, ini adalah gambar ataupun komponen LDR ni dan ini adalah simbol kalau kita letak dalam circuit, ini adalah simbol yang digunakan. So LDR juga adalah resistive sensor. Okay, so sampai sini berkaitan dengan resistive sensor. Okay, saya nak kita try buat practical activity. Okay, kita try login ke Tinkercad. Saya nak masing-masing try login to Tinkercad. Dah ada cuba login tak Tinkercad? Yang ni actually-nya besok tapi saya nak besok malam saya nak awak buat sendiri. Awak try explore, find and explore yang berkaitan dengan resistive sensor. Tapi saya akan tunjuk dulu sikit hari ni. Okay, first kita login ke Tinkercad. Kemudian kita try explore the resistive sensors. Dia digunakan dekat apa aplikasi? Okay, contohnya ada yang tadi apa? Potentiometer. Okay, potentiometer ni selalu kita position sensor. Kemudian tadi temperature sensor iaitu thermistor, flight sensor, force sensor, LDR dan strain gauge ni nanti kita sentuh tapi boleh je explore. Okay, so ini adalah resistive sensor tapi untuk LDR dan strain gauge ni sebenarnya bukan, LDR adalah foto. Untuk strain gauge ni dia adalah resistive sensor. Okay, tapi berkaitan dengan force kita kenakan force baru dia berfungsi. Okay, saya akan sharekan saya punya Tinkercad Okay, tapi yang kamu semua boleh try login. Yang belum ada you boleh try login lah sekarang. Dan saya akan share lah saya punya Tinkercad kejap Okay, semua dah cuba dah masuk Tinkercad tak? Dah login doktor. Belum, okay. Okay, cuba try sekarang masuk Tinkercad Saya masuk dulu, nanti saya akan share Okay, nampak tak Tinkercad saya? Nampak. Okay. Okay, bila kamu login to Tinkercad, maksudnya you register dulu sebab dia free. Okay, dekat sini adalah yang atas ni adalah kita punya profile lah. Okay, kalau klik you akan keluar nama. Kemudian ada new.
design, notification, profile dan logout. Okay, bagaimana kita nak mulalah in case kita tak ada idea kan. Macam tadi kan saya minta awak try explore apakah sensors resistive sensors yang ada. Okay, katakan kita tak ada idea. You boleh klik dekat bahagian kanta ataupun lens dekat atas. You klik dekat sini dan akan ada show me dekat sini. Sampai sini okey? Puan, minta maaf ya, saya nak tanya. Yang ni kita kena masuk menggunakan email persendirian ke ataupun email UTHM? Tak kisah. Boleh Tak kisah. apa-apa boleh. Login je dulu. Okey, belum login. Okey, saya bagi 5 minit. Try dulu login. After login, dia ada tanya kelas ke atau start tinkering. Join your class or start tinkering. Tak kisah. You boleh pilih mana-mana. Okay. Boleh. Jadi kalau paparan awal-awal ni kamu akan dapat dashboard macam ni lah kalau mula-mula. Macam tu. Okay, boleh? Boleh sambung? Continue? Okay. Bila sampai dekat sini, klik dekat kanta ataupun lens ni, akan ada show me. Dekat show me ni, okay, ada design of people. Okay, kalau awal-awal ni tak ada idea kan, okay, you nampak tak dekat sini ada 3D design. Nampak tak? Nampak Puan, nampak. Okay, 3D design ni, ini tunjuk 3D. Kita nak tengok circuit. Okay, you klik circuit. Klik sini circuit. Ini kalau kita tak ada idea kita tak ada idea. Kalau kita dah memang ada circuit, kita boleh terus buat new design, kita buat sendiri. Okay, yang tadi saya minta cari apa first? Resistive sensors tadi, tajuk yang pertama. Yang saya minta carikan tadi. Find explore design circuit with a resistive sensor. So yang first kali saya minta cari apa? Potentiometer. Okay, potentiometer. So you type potentiometer dekat sini. Potentiometer. Okay, potentiometer. Kan pastikan you pilih circuit. Then kita tekan search search. Okay, ada keluar tak banyak-banyak ni? Ada banyak. Okay, ini adalah contoh-contoh yang ada orang yang dah buat dan dia share. Okay, so in case kita tak ada idea langsung nak buat macam mana, kita boleh tengok. Okay, cuma daripada contoh-contoh yang diberi, tidak semestinya dia okay. That's mean kadang-kadang memang ada error. Dia just maksudnya dia buat walaupun ada error dia share. Okay, tapi ada yang okay. Okay, contohnya kita check nombor 1 lah, potentiometer test. Okay, saya klik di sini. Okay, so okay, kalau yang belum register it's okay, you just follow me lah, you tengok nanti you boleh try. Okay, contohnya dekat sini, okay, dekat bahagian bawah ada tulis simulate. Kemudian ada gambar.
You boleh simulate dan you tengok. Okay, tapi kalau kita nak belajar, okay, you can copy and tinker. You click copy and tinker kat sini. Nanti dia akan masuk folder dalam folder Tinkercad kita lah. So dia akan keluar paparan untuk kita edit. Dia text time sikit sebab dia adalah internet based ataupun web based. Okay, berbeza dengan kalau satu lagi yang yang satu lagi tu? Proteus Proteus tu you boleh download so tak perlu internet pun boleh. Okay, so keluar macam ni. So dia akan keluar copy of potential meter test. Okay, sampai sini. Okay, ni kita just nak kenal pasti saja dulu apakah potentiometer. So, berdasarkan gambar dekat sini, yang mana satu potentiometer? Okay, yang ini adalah Arduino. Ini adalah microcontroller. Okay, ini yang kiri sekali ni adalah USB lah. Ni USB sebenarnya kita sambung kepada komputer lah kalau kita buat secara real eksperimen. Dan okay, ini adalah apa? Okay, ini kalau you klik you klik pada itu dia akan tulis multimeter. So ini adalah multimeter. Okay, ini adalah potentiometer yang biru ni. Okay, dia bila awak klik dia akan tulis potentiometer. Then you can set the resistance Ini adalah maximum resistance for the potentiometer. Dan ini adalah LED. Di bawah ni adalah resistor. Okay, resistor pun kamu boleh set berapa resistance of the resistor. Dan ini adalah you klik, ini adalah switch. Okay, ataupun dalam ni adalah slide switch. Sampai sini okey? Okay. Okey. Okey, katakanlah you ada masuk-masuk, you tak tahu benda ni apa. Okey, kalau tak tahu, nampak tak dekat atas ni, sebelah gambar orang tu, ada satu component list. You klik kat situ, dia akan keluarkan apakah component list yang ada di dalam circuit ini. Contohnya kalau kita nak buat report, kita ambil lah component list ni, kita print lah, kita boleh print. Kita boleh download as CSV. Okay, then you boleh letak dalam report lah. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan lah. Okay, so kita nak kembali kepada circuit yang semula, kita klik semua pada gambar sebelah iaitu circuit view. Okay, itu adalah kita nak tengok komponen. Okay, katakan kita nak try run simulation, nak tengok function tak function circuit ini. Okay, you boleh klik start simulation. Okay, then you try to control the potentiometer. Okay, gunakan mouse ke apakah, you control. Bila control the potentiometer, okay, you boleh ini you boleh on dulu ke. Okay, then you boleh tengok bacaan pada multimeter. Ataupun you also can letak multimeter dekat potentiometer ni untuk nak tengok Okay, so ini adalah function of the, okay, bila you control the potentiometer, dia akan berubah dekat multimeter ni dan juga the LED. Okay, itu adalah okay, bila mungkin you tak berapa nampak apa ni LED ni menyala tak menyala Saya besarkan sikit. Okay, bila saya control, okay, macam ni LED ni dia terpadam. Nampak tak? Kalau tak nampak nanti you try pada komputer sendirilah. Bila you push control the potentiometer, the LED
akan menyala. Okay. Nanti boleh try lah kalau tak nampak di paparan saya. Okay, ini adalah simulation. Katakan saya stop the simulation. Okay, di sebelah simulation adalah code. Kalau kita nak tulis code ataupun kita nak modify code, kita boleh letak tengok di sini. Dan satu lagi adalah di bawah sekali ada serial monitor. Ini adalah bahagian nanti signal monitoring ataupun condition monitoring kita boleh tengok dari segi value dan kita boleh juga tengok graph kat sini kalau kita run the simulation. Tapi kena ada coding lah. Kita kena set coding lah untuk plot the graph. So itu adalah overall. Okay, tapi saya tak tunjuk lagi, nak tengok sensors yang keseluruhan. Okay, katakan. Okay. Sekarang ada macam ni, then saya akan klik show components panel. Dekat sini. Di sebelah kanan, kita boleh tengok jenis-jenis komponen yang ada. Contohnya, dalam paparan saya, ada resistor, ada LED, ada potentiometer, push button, capacitor, slide switch, and so on ada banyak. Okay, tadi ada photoresistor kan? Okay, nampak tak photoresistor pada saya punya paparan? Belah kanan sekali. Okay, photoresistor. Kalau nak guna photoresistor, ini adalah simbol dia, photoresistor. Okay, apa lagi yang saya minta cari tadi? Thermistor kan, thermistor. Okay, katakan kita nak search thermistor. Pergi bahagian search dan type thermistor. Ada tak? Okay, kalau tak ada, tak apa, nanti kita akan cari di bahagian design. Okay, ni thermistor. Kalau saya ni paparan ni tak ada. Then, yang nombor 3 adalah flight sensor. Okay, try flight sensor pula. Flight sensor patut ada lah. Flight sensor. Okay, ada flight sensor kan? Ada kan? Bila you type flight, akan nampak flight sensor. Okay, ini antara komponen lah yang that mean you boleh guna dalam circuit. Contoh you buka satu circuit yang orang punya, then you copy and tinker, then you can modify. Kemudian apa lagi? Flight sensor. Force sensor. Force sensor ni saya letak force sensor tapi mungkin dia tak keluar sebab dia general. Okay, ada force sensor. Dapat tak force sensor? Force sensor. Ni force sensor. Kalau kamu klik kat dia, dia keluarlah force sensor. Kalau tak nak, kamu klik kat situ, kamu delete lah. Dia hilang. Then apa lagi? LDR. Saya tunjuk semua dah ni. Tapi tak apa, nanti you explore So LDR tak ada, tapi kita akan tengok nanti. LDR dekat bahagian design. Kalau ada orang guna LDR. Then last sekali strain gauge. Strain gauge tak ada lah kat sini je. Tak apa, tunjuk strain. Ada. Okay, sampai sini okey tak? Okey. Okay. So yang tak ada tadi, contohnya yang tak ada tadi thermistor kan? Thermistor dengan strain gauge.
Okey, kita patah balik tadi dekat bahagian design. Search tu, then kita klik circle. Kita type thermistor. Ada thermistor. Okay, dia guna satu semiconductor. Contohnya saya pilih satu thermistor yang sinilah, interactive thermistor. Yang ni dia tak guna Arduino. So ini adalah TMP, ini adalah thermistor juga. You boleh klik copy and tinker. Okay, bila you klik copy and tinker, ini adalah thermistor. Then you klik dekat thermistor, dia akan keluar temperature sensor, iaitu TMP36. Ini adalah type of thermistor. Sebenarnya kalau kamu type dekat sini DHT, ada tak? DHT, pulse moderation. Kalau temperature, so saya nak awak explore macam ni lah. Temperature sensor. Temperature sensor ada banyak lah. So bila type temperature, so dia keluar status, temperature sensor, macam ni lah. So ini untuk thermistor. Then you boleh try simulation. Then you boleh tengok lah. Kalau macam ni saya rasa tak ada coding lah. So dia ada setengah yang dia tak ada coding. Yang simple one dia tak ada coding lah. Okay, so you can stop the simulation. So ini adalah contoh bagi thermistor ataupun temperature sensor. So dia menggunakan temperature sensor, multimeter dan bateri. Next, saya nak cari strain gauge. Ada tak strain gauge? Saya nak awak explore macam tu lah besok. Mungkin ada ada yang dah cuba, tapi ada banyak lagi contoh yang saya nak awak cuba explore. Sebab dengan cara ni bila kita tak boleh, mungkin ada yang boleh start daripada zero dia terus faham dah tarik semua tu. Dia tahu komponen yang nak guna apa. Okay, tapi kalau tak tahu, kita cari contoh daripada yang orang buat dan kita modify. Sebab tu ada soalan tu dia minta modify. Okay, macam ni saya type syringe jadi keluarlah strain gauge. Sorry, jap. Keluar strain gauge. Okay, bila tengok strain gauge, since kita tahu strain gauge ni adalah resistive resistive sensor, so mesti akan ada potentiometer juga. Jadi awak boleh buka lah mana-mana satu contoh dan tengok. Ni force sensor, ni pakai force sensor Bila kita sebut strain gauge, selalunya dia akan melibatkan 3 hingga 4 lah resistor. Ni strain gauge simulator. Okay, saya klik yang ni lah. Contohnya ini. Ni best lah. Okay, bila tengok dekat sini, okay, ini adalah piezo resistive dia force sensor. Okay, then kalau kamu tak pasti apakah yang ada dalam ni, you copy and tinker. Then you try run the simulation. Then you explore lah apakah yang ada dalam ni.
You klik satu-satu ataupun you pergi bahagian component list lah dan tengok. So saya nak awak explore tu esok lah, malam esok. So tapi saya dah tunjuk semua, cuma tak explore habis lah. You need to explore. Boleh tak sampai situ? Boleh Puan. Boleh So yang belum ada Tinkercad tu you boleh explore lah. Tapi kalau tak nak guna Tinkercad pun boleh. Sebenarnya you boleh guna other type of simulator. Kan sebab kan ada soalan yang untuk assignment tu kan boleh guna apa-apa saja kan. Tapi saya tunjuk contoh lah paling mudah dekat Tinkercad lah. You boleh tengok. Then I want you to explore. Okay, ikut yang saya bagi ni lah. Then you boleh explore lah yang lain-lain juga. Okay, tak semestinya terhad daripada yang saya letakkan kat sini lah. Dan tak perlu hantar pun. Ni untuk awak explore dan cuba fahamkan lah. Okay. Okay, itu adalah practical activity. Then ini adalah berkaitan dengan capacity sensor. Kita sambung kepada capacity sensor. Okay, capacity sensor seperti mana tadi, capacity sensor adalah capacitor. Apabila kata capacitor yang store energy Dan bila kita kata capacity sensor, dia boleh detect any solid or liquid target without a physical contact. Okay, dia tak target tu tak semestinya konduktif atau yang boleh mengalirkan elektrik. So apa-apa saja dia boleh detect. So basically ini adalah contoh contoh capacity sensor. Okay, contohnya dia detect metal ataupun dia nak detect water level. Water level pun boleh. Okay, ini adalah saya tunjuk dulu sensor di mana kalau kita tengok sensor ni macam ni je lah. Puan, saya ada soalan untuk berkenaan dengan sensor ni. Kalau macam kita nak detect ada dadah ke, kalau kita nak detect ada dadah ke, kita boleh ke set dengan capacitive sensor ni? Kita nak check darah. Dadah. Nak check apa? Sorry. Dadah. Dadah kita nak kena tahu dadah ni dia punya karakteristik dia dulu. Sebab bila kita contohnya dadah tu kita tak tahu karakteristik dia macam mana. Sebab selalunya dadah ni dia bergantung kepada smell kan. Smell ataupun kita tengok dalam bentuk image kan. Yelah, tapi kalau macam selalunya macam mana kalau dadah? Selalunya dadah macam tu lah. Tapi tak, sebab saya tanya ni macam dia berlibatkan dengan kerja saya. Let's say kalau macam kita nak tahu kandungan tu, kita memang tak ada scanner. Maksudnya scanner kita boleh tengok daripada screen kan, tapi ni kita tak ada scanner. Just kita macam ada satu komponen yang kita boleh lalukan je dekat atas bag ke apa ke, so dia boleh detect. Boleh ke macam tu? Boleh detect, tapi kita macam saya tak tahu dia punya karakteristik of dadah tu. Mungkin dia ada certain karakteristik sebab bila capacitor sensor ni dia ada range of dia punya set tau. Mungkin kita boleh tengok lah, mungkin dia ada, kalau dia punya range of setting tu berada dalam range capacitor tu mungkin boleh. Nanti kita try sebab yang saya tahu kalau dadah satu dia berdasarkan dia punya karakteristik dia daripada smell ataupun image kan. Kalau kita nak sentuh sebab bila kita nak detect tu kita tak pasti apa dia punya level of range dia kan. So mungkin agak tricky lah. So kena detail lagi lah ke dadah tu. Tak apa, nanti saya try cari tengok macam mana. Dadah selalu pakai sensor macam mana. Okay, Puan. Okay, selalunya kalau macam kapasitif ni kita pakai dekat
company lah kita kita nak sense macam tangki punya level tu, contohnya certain level detect dia akan bunyi, contohnya macam tu. Okay, so tapi menarik juga tu, nanti tak apalah, nanti saya try tengok, explore. Okay, Teman-teman boleh jadi saya punya FYP project ke? boleh juga kan, akan sensors kan. Boleh. Kena kita first do the literature review kan. Do the literature review. Currently dadah ni apa method yang digunakan. Okay, selalunya anjing kan, anjing. Lepas tu image tu, tapi kita selalu nampak image tu kita suspect je, kita tak pasti kan. Betul. Kalau macam dalam bag tu kita nak nampak apa, dia macam tersembunyi ke kan. Dia selalu image betul lah. Tapi kalau sense capacitance ni tak pasti. Ada orang lain tak yang boleh share kalau ada idea? Ada tak kawan-kawan yang ada idea? Best juga sharing-sharing. Tak ada idea? Tak apa. It's okay. Tak apa, nanti saya pun try cari tengok. Dia memerlukan sensor yang bersifat macam mana? Sama ada resistif, kapasitif atau induktif. Okay. Then, okay. Tak apa, kita sambung So, sensor walaupun kita nampak macam ni, sebenarnya dekat dalam ni dia ada detector, kemudian dia ada dielectric. So, maybe lah kalau kita mungkin ada setting lah dielectric plates ni yang berkaitan, yang sesuai dengan apa yang kita nak detect tu lah. Okay, so capacitive sensors macam ni So dia bergantung pada company jugalah. Company dia ada buat yang macam ni, ada lain-lain lah. Then okay, ni capacity sensors. Okay, bila kita nak guna sensor, of course lah kita kena calibrate lah. Okay, calibrate sensors ni. Okay, ni adalah nanti calibration of sensor saya akan masuk last kali after kita dah belajar sensor semua. Oh, dekat rumah saya ni guruh sekarang ni. Okay, tak apa, kita sambung sikit lagi. Ada lagi 6 page. Don't worry So, ini adalah capacity sensors application. Okay, macam contohnya dekat sini dia sense contohnya macam ni, dia tak animation dalam slide sebab saya tunjuk dalam bentuk PDF. Okay, kalau ikutkan sini water ni, kalau air ni naik sampai atas, dia akan sense. Bila sense, dia akan keluar indikator iaitu lampu ke dekat sini. Contohnya dalam tank lah, contohnya water tank ni, dia akan detect lah ikut certain level yang kita letakkan. Kita dah letak kat sini, dia sense lah. Dia akan sense ataupun detect. Okay, kalau macam dalam sini, sini adalah dalam industri jugalah. Dia detect dia detection So dia akan do part detection on workstation. So nanti menarik juga kalau tengok drug detection kan. Pada kat conveyor ataupun robot So boleh digunakan pada conveyors, robot. Contohnya kalau conveyors ni selalunya dia detect dan dia untuk pengasingan asing untuk pindahkan certain conveyor lah. Kemudian dalam liquid level system pun ada banyak digunakan capacitive sensors. Okay, inductive sensor. Kalau tengok gambar dia, rupa dia macam sama je. Capacitive and inductive. Sifat dia pun semua sama. Okay, cuma dia pakai magnetic. Bila pakai magnetic, these sensors hanya boleh detect metal saja. Okay, without a physical contact lah, sebab dia ada range tertentu Jadi kalau inductive sensor, dia hanya boleh detect metals. Kemudian bagaimana kita nak setting untuk dia boleh macam tadilah, untuk detect different metal, dia perlu diset berdasarkan the range range of the metal. Bila kita set range, dia akan tahulah dia nak detect apa. So macam mana kita nak set range tu? Okay, contohnya ferrous metal ni, dia jauh, boleh dah detect. Kalau brass ni dia dekat je. Kalau aluminium dia perlu dekat lagi.
Macam mana kita nak tahu dekat jarak tu untuk detect apa? Macam mana kita nak set? Ada idea tak? Apa yang tahu? Kalau kita nak set tu kita perlu bergantung kepada apa? Electromagnetic. Elektromagnetik. Okay. Macam mana kita nak tahu elektromagnetik tu? Nilai dia macam mana? Maybe dalam voltage, because we have a driven voltage and also a receiving voltage. Ya, tapi katakan kita tahu meter tu, kita tak tahu meter tu apa. Magnetic field strength. Maksudnya you nak calculate semua tu. Boleh? Okey, boleh. Semua tu boleh. Tapi yang paling mudah adalah bila kita beli sensors kan, kita akan dapat data sheet. Betul tak? Kan tahu tak data sheet kalau kita beli apa-apa kan ada data sheet kan, dia akan terangkan dia punya apa maklumat kan, specification and so on. Kita perlu tengok dekat data sheet, dia akan tunjuk range. Dia akan tunjuk contohnya lah, dia akan tunjuk contohnya untuk ferrous metal tu dia tunjuk 12. Okey, contoh Then untuk inductive sensor dia akan ada satu dia panggil value factor. Kalau tak silap dia ada sebut factor lah, factor. So, jadi dia akan mentionkan untuk metal yang lain seperti yang dia listkan, dia akan kita perlu kira vektor. Contohnya 0.5. Ini contoh saya tak bagi exact value Contoh dia kata untuk aluminium faktor dia adalah 0.5. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kalikan dengan 12 tadi. 12 kali 0.5 kita akan dapat 6 kan, betul tak? Betul tak? 12 kali 0.5 dapat 6 kan? Betul. Ya? Jadi kita perlu letakkan jarak aluminium itu 6 berbanding dengan yang ferrous metal. Okay, contohnya dia kata untuk copper, faktor dia adalah 0.1. Ini adalah berdasarkan data sheet. Okay, 0.1. Jadi kita akan darabkan dengan yang 12 tu. 12 kalikan dengan 0.1. Jadi kita perlu letakkan jarak dia adalah 1.2. Dan untuk kita detect copper, contoh. So bila kita beli sensors, dia akan bagi kita data sheet. Kita tak perlu nak kaji yang dalam tu. Okay, melainkan kita yang nak design the sensors lah. Okay. So since kita ni adalah applied kan, kita apply, kita menggunakan, kita check the data sheet, kita tengok, then kita nak guna metal apa, dia akan bagilah. Okay, so dia punya nilai dia 12, contohlah 12 tak sebenarnya 12 lah, bergantung kepada certification yang telah ditetapkan oleh manufacturer. Okay, dia kata this metal faktor dia 0.1. Okay, so kita akan darabkan 0.1, then kita perlu letakkan jarak yang setelah didarab lah, jadi 1.2 and so on lah. Okay, so itu adalah bergantung kepada apakah metal yang kita nak detect. Okay, sampai sini? Boleh tak? Untuk sensor-sensor yang saya sebut tadi adalah semua yang kita tak ada kontak tau. Maksudnya sensor itu tidak akan ada sentuhan pada target yang kita nak detect. Okay? So beza induktif dan kapasitif, bezanya adalah satu electric field dan satu dalam bentuk magnetic field. Okay, kalau kita tengok inductive sensor dengan capacity sensor, kita nampak macam sama je. Ya? Inductive sensor ni kita boleh sense length juga ke? Length? Ya, contohnya macam sensor kalau kita reverse kereta tu. Tu sensor jenis apa? Induktif ke? Sensor untuk reverse kereta, selalunya dia pakai motion sensor kan. Motion sensor
Saya rasa itu dia kapasitif lah. Okay. Pasti dia mungkin juga pakai kalau siapa yang ada idea mungkin ada berbeza, mungkin ada pakai resistif. Dia boleh pakai resistif juga. Oh, dia pakai wave, microwave ke atau ultrasonic? Wave pun boleh. Wave. Ada yang pakai IR tu kan. Ada yang pakai wavelength. Itu akan awak belajar dalam part yang ketiga, ada wavelength tu. Ultrasound ultrasound sensor. Okay. So nanti kita bolehlah awak try study tengok. Selalu kita sebut motion kan, kita sebut motion sensor, kita detect ada motion, kita detect ada benda. Sebab bila dia detect ada something yang macam gelap kan, dia menutup tu, dia akan bunyi macam tu kan. So sifat dia tu boleh jadi pelbagai, boleh juga kapasitif. So ataupun pakai ultrasound pun boleh. Bila dia emit and transmit, ada something dekat tengah tu, dia akan boleh keluarkan ataupun actuator lah. Actuator tu adalah buzzer ke, lampu ke. So ada pelbagai jenis lah. So kita mungkin boleh tengok apakah sebab kita harus sebut motion. So apa yang lebih detail, sifat dia sama ada resistif ke, kapasitif ke, we need to explore lah. Kita boleh try explore lah. So boleh ada idea lah, you macam apa Dina cakap tadi, boleh buat group projek apa kan, boleh buat projek ke daripada idea ni lah mungkin lah. Kamu pun akan ada satu, dia panggil apa, master project project master. Ya puan. Dia berapa 6 bulan Tak silap saya macam kami sebab part time ni dia akan ada 2 semester lagi untuk untuk part ketiga kita kena buat yang literature review semua tu. Yang keempat baru final lah untuk proof dia punya project tu macam mana semua present, macam tu lah lebih kurang. Maksudnya dia di bawah apa research methodology punya kelas Ya betul. Ada nanti subjek tu. Okay, faham. So you akan masuk kelas research methodology, dia akan ada lecturer masuk explain, then you akan kena buat. Saya rasa itu 1 semester je kan? 6 bulan je kan? Ya sebab kena tengok balik kami punya apa tu modul course tu. Kalau tak silap saya research methodology tu waktu macam time cuti tu je, tak silap saya lah. Macam cuti tu macam berapa minggu je. Tapi dah ada idea, you boleh try cari je lah, dapat idea kan kalau nak buat. Cepatlah sikit. Betul. Okay. So yang tadi sampai interactive sensor Okay, so okay, ini adalah inductive coil, di mana dia punya cara setting je lah. Inductive coil, kita ada metal, kita ada detector dan kita ada output lah. Ini sama je macam tadi, capacity, nampak body pun sama je dalam, cuma dalam dia beza. Dalam dia kita ada coil. Nanti kan boleh tengok kat slide ya. Dalam dia coil, beza kat sini. So bila kita set sensor ni, dia macam-macam di configuration lah. So dia bergantung kepada apakah aplikasi yang kita nak gunakan aplikasi yang kita nak gunakan. Contoh macam LDR tadi pun boleh juga berbeza aplikasi yang kita nak gunakan kita boleh set bila cerah. Kalau basic dia bila cerah dia dapat lebih, dia cahaya, tapi kita boleh terbalikkan kaki dia lah. So itu kita semua boleh design lah. Yang penting kita kena tahu dulu dia punya spesifikasi dia. Kemudian untuk inductive sensor ni, dia compare ke kapasitif, dia boleh kotor lah, dia boleh ada habuk-habuk dekat kapasitor tu sebab dia tak efek sangat dia punya target tau. Dia punya, kalau ada minyak pun dia boleh detect, dia tak mengganggu. So basically dia akan banyak dia guna tempat yang kotor-kotor lah selalunya, workstation ke dan so on. So dia sama je macam kapasitif, kadang aplikasi pun lebih kurang sahaja. Cuma dalam tu je beza. Satu
satu dalam dia coil, satu dalam dia kapasitif. Tetapi di dalam industri tentu ada sebab. Kenapa nak guna kapasitif? Kenapa nak guna induktif? Adakah dari segi kos? Adakah dari segi dia punya respon cepat, sensitivity? Kan kita ada belajar kan karakteristik of the static and dynamic kan, ada yang sensitivity, ada linearity and so on. So kita perlu tahu juga bila kita nak decide nak beli atau guna satu sensor, kita kena tahu kita nak macam mana. Kita nak dia very sensitive, not really sensitive and so on lah. Precision, apa lagi? Accuracy and so on. Okay, sebenarnya boleh kita untuk dalam awak punya ni awak nak decide yang mana satu sensor pun. Contohnya kalau dalam periksa mungkin saya tanyalah contohnya as engineer the company need you to decide which sensors, okay, depend on, contohnya dia orang bagi satu aplikasi, okay, you need to decide kita nak beli sensors yang macam mana and why you propose this kind of sensors. Contohlah sebab selalu soalan master kita tak ada direct sangat. So you need to clarify. Selalu biasalah kalau kita kerja, bos atau manager nak, saya nak kita contohnya R&D lalu kata kita nak guna something macam ni. You propose sensor yang mana? Why nak macam tu? Contohnya macam tu. Contohnya you kata saya nak capacitive sensors. Then dia kata capacity sensors is more expensive compared to inductive, contoh tapi kata perlu capacitive. Kenapa? You boleh explain lah. Ini sebahagian sahaja comparison yang ada. Comparison ada. Macam saya sebut tadi, kita perlu tahu how sensitive is the sensors, robustness, accuracy. Contohnya dalam ni induktif dan kapasitif ni, kalau induktif very good, tapi kapasitif dia mungkin ada trigger false kemungkinan. Tapi kalau kita kata macam tu, tapi kita nak sense bukan metal lah, contohnya tu kita tak guna kapasitif, soal lah, contoh lah. So ini adalah comparison. Then saya rasa itu je. So itu je. Resistive, induktif, kapasitif. Tapi kita tengok ni adalah lebih Miss, doktor, saya tak dapat dengar. Saya tak pasti line saya ke macam mana. Cubaan. Cubaan 1, 2, 3. Line doktor. Oh, line doktor Okay, thank you. line saya tak okey tadi, ada guruh kat tempat saya. Hello, okey tak? Dengar tak? Dengar. Okey, ada guruh tempat saya, so dia terputus. Saya sampai kat mana tadi Saya sampai dekat mana? Baru habis terangkan yang Comparison induktif. Oh, comparison. Okey. Okey ni comparison ni kan. Okey. So ini adalah comparison. Okey, so habis comparison tu, sebenarnya saya tak scope semua resistif tu tau. Banyak sebenarnya, tapi kita sentuh-sentuh supaya kita nampak lah resistif ni macam mana function dia
then induktif macam mana, dan kapasitif macam mana. So dalam next lecture kita akan tengok sensor untuk magnetic sensor. Okay, dalam magnetic sensor ada Hall effect sensor, kemudian Piezo electric sensor dan Piezo resistive. So sebenarnya ini sebenarnya saya dah sentuh juga tadi untuk force sensor ni. Sebab Piezo ni adalah force. So ini pun force. Sebenarnya apa yang kita sentuh dekat resistor ni sebenarnya dah disentuh jugalah. Tapi tak apa, nanti kita tengoklah. So basically sama je macam tadi, cuma dia ada force. Okay, cuma magnetic lah. Magnetic kita akan tengok lah yang minggu depan juga. Minggu depan minggu depan lah kan. Okay, so untuk besok kita tidak akan ada Google Meet, tapi saya nak awak explore lah seperti mana yang saya minta tadi. Explore, tak perlu hantar apa-apa. Yang ni. Okay, so ini adalah yang awak boleh buat practical activity. Okay, tak semestinya pada Tinkercad. Saya tunjuk Tinkercad sebab itu paling senang lah saya nak tunjuk. Okay, sebenarnya saya boleh tunjuk dekat MATLAB Simulink pun boleh. Sebab kita ada dia punya tu, tapi bila saya nak buka dia lambat sikit. Okay, then sebenarnya sambil-sambil saya tunjuk tu, kamu boleh get the idea lah you nak buat apa untuk contoh tadi lah, projek ke, group project ke kan. Okay, so dekat sini saya letak list yang saya minta awak cari, tapi sebenarnya tadi kita dah tengok sama-sama. Tapi mungkin yang ada belum register tadi mungkin tak dapat nak follow lah, tapi awak boleh try tengok dan tidak terhad kepada yang ini sahaja. Macam tadi kan kita dah belajar, dah tengok kapasitif dan induktif kan. You boleh explore juga pada kapasitif dan induktif sensor. Pada Tinkercad tu lah. Just you try explore sahaja. Boleh tak? Macam tu. Boleh. Boleh. So, ada apa soalan tak? Tiada. Ada puan. Tak ada. Puan, Okay. video ni pun akan upload dalam Otter kan? Boleh. Saya boleh sebab saya record kan. Record boleh lah saya akan record. Yang record ni saya akan Boleh share lah kan macam edit. okay, boleh. Okay. So apa yang lepas-lepas saya dah upload semua kan, yang link kan? Ada. Ada, okay. So yang ni saya akan upload lah nanti. Okay. Tapi menarik jugalah idea kita share hari ni. Contohnya macam tadi drug tu kan. Drug tu boleh kita explore macam mana detect kan. Pakai sensor jenis apa. Macam tadi yang apa. Untuk kereta kan. Untuk motion tu. Kita sebut motion tapi kita tak. Saya pun saya just detect je belakang tu. Tapi tak apa tengok spesifik tu sifat dia macam mana kan. Kita kan kadang pengguna kan apa dia punya sifat dia tu, sama ada pakai IR ke kan. Bila IR pun kita boleh detect IR bila dia gelap tu dia akan bunyi lah, ikutlah bunyi ke, itu semua actuator tu kita boleh set as output lah. Output tu adalah bergantung pada voltage lah, voltage yang kita boleh setting. Okay, cumanya nak ingatkan bila kita ada sensor ni, kadang-kala output yang kita keluaran ataupun keluaran output tu very small tau, voltage ke current very small. Jadi we need to amplify. Kita perlu besarkan ke, ataupun kita nak do something dengan daripada output tu untuk kita nak tengok kan. That's why we need to have the amplifier, iaitu amplifier tu yang kita akan belajar dalam signal conditioning. Kita nak besarkan bacaan tu ataupun kita nak filter bacaan tu supaya kita boleh monitor. So itu kalau kita biasa buat circuit, kita buat, kita just boleh baca je okay, semua okay, then kita need to do to use the amplifier. Contohnya kita guna IC lah,
berapa apa 741 ada yang biasanya guna 741 OM tu IC 741 tu kita guna dan kita kontrol lah guna resistor nak besarkan ke apa nak kecil ke. Dulu saya biasa buat benda tu dan saya berjaya meletupkan lah beberapa IC lah, tu biasalah tu. Tapi kamu online je tu lah. Tapi sebenarnya kalau you guna simulator, dalam simulator pun boleh nampak meletup tau. Dia akan tunjuk meletup. Tapi bestnya tak perlu beli lagi lah. Kalau macam saya dulu bila meletup terbakar kena beli lagi. Tempat saya dulu adalah Jalan Pasar lah. Jalan Pasar tu siapa pernah biasa Jalan Pasar? Dekat Sentul kan? Ya? Dekat Sentul ke Puan? Dekat Sentul tu Jalan Pasar. Itu adalah tempat saya lah pergi beli. Kalau kadang-kadang bila student dulu kan kita kan bajet-bajet beli 1-2 sekali meletup pergi lagi beli. Itu memang tempat apa kata, memang tempat favourite lah pergi tu. Kadang-kadang jadi hobi pula nak beli lagi, seronok. Tapi bila guna simulator, the best thing is bila you buat letak simulator, kalau salah circuit tu dia akan tunjuk meletup. Contohnya LED tu dia akan tunjuk meletup. You boleh explore lah nanti, seronok pakai Tinkercad ni. You akan nampak meletup dia tunjuk. Tapi kamu tak rugi apa-apa. You learn something. Tak perlu nak beli LED ke, tak perlu nak beli IC. IC tu mahal. Then baguslah juga guna simulator ni. Jadi kadang kita tak berapa pandai kan nak circuit tu kan. Kadang kita suka-suka kita tak buat, kadang kita tak ikut prosedur. Okay, kita buat circuit dulu. Ataupun kadang kita salah calculation ke, ataupun kita salah pasang kaki. Okay, contoh macam IC tu dia 8 kaki, kita salah pasang ke, dia akan terbakar lah. Selalunya bukan meletup lah, terbakar. Okay, so the good thing guna simulator, kita selamat. Kita low cost lah, Kamu boleh try, kalau contohnya kamu pergi kat Tinkercad tu, kamu cari paling basic adalah LED lah, LED. Bila LED kamu nampak, kalau kita nak sama ke LED tu, kita akan letak resistor tau. Kita resistor. Okay, kalau kita tak ada resistor, kita direct saja. Kalau voltage tu rendah tak apa. Kalau tinggi, dia akan tunjuk macam dia burn, dia terbakar. Boleh try lah, you try to explore lah. Besok ada masa kan? Explore malam esok. Okay? So, ada apa-apa soalan lagi? Ataupun ada apa-apa yang nak di-share? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada Puan. Tak ada Okay, so tempat kamu hujan tak? Ke panas semua? Baru habis hujan. Buruh berdentum. Berhentum juga? Hujan juga? On the way tu. Hujan. On the way. Nanti angin tolak lah tempat-tempat kamu semua. Okay, saya nak tanya seseorang lah. Cik Faiz, Kamarudin okey? Cik Faiz, Ya, Puan? awak okey? Okey, sampai sini? Saya okey. Okey, sihat Alhamdulillah sihat. Okey. Okey, Ong? Okey, Ong? Sihat. Okey. Sihat. Semua Okey, okey. so, okey, semua okey? Ya, semua okey. Okey. Okey, Dina? Okey, Alhamdulillah Puan. Alhamdulillah okey. Haziq? Alhamdulillah okey Ustaz. Okey, awak pun register kan? Ya Ustaz. Okey. Okey, Atifah? Atifah left, dia mungkin internet Muhammad Zul Rahman? Okey Puan, baik-baik saja. Baik-baik saja, sihat? Sihat Puan, Puan sihat ke? Alhamdulillah sihat. Tapi Sorry doktor. tak apa. Okey, Atifah okey? Awak kamu okey? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah okey Okey. Okey, terima kasih. Jivan? Okey doktor. Sihat Sehat doktor. Kamu sana hujan tak? Sini mendung. Belum hujan lagi. Oh, mendung. Dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Okey, Cik Naki?
Ya, Assalamualaikum doktor. Okey doktor. Okay, salam. Okey, kamu okey? Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Steve? Steve, Okey doktor, okey je. semua okey eh? Ah, Okey, semua okey. Okey, terima kasih. Cik Muhammad Zaki, Okey puan, semua okey lah. okey eh? Sihat eh? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Cik Muhammad Ashraf, Semua okey doktor. semua okey. Semua okey, tak ada masalah pun ni. Okey, terima kasih. Okey, Najmi. Muhammad Najmi ada? Ya, saya puan. Ada. Okey, awak okey tak? Okey, untuk saya tak ada masalah Okay, lagi dah, semua dah selesai lah. Registration semua selesai eh? selesai. Semua selesai. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Razali. Okey, alhamdulillah. Jelas puan, jelas. Jelas eh? Okey, Roger. Ya, baik. Okey, terima kasih. Okey, Cik Muhammad Rizwan. Alhamdulillah puan, okey, semua okey. Semua okey? Ya, Okey, sihat-sihat semua? alhamdulillah sihat. Sihat eh? Okey. Cepat. Okey, sama Cik Asrul. Alhamdulillah, okey, sihat. Sihat. Ni semua student dah masuk dah? Belum lagi. Diploma nak balik, sekarang nak masuk budak sijil pula. Oh, okey. Nak balik? Dah cuti ke? Dia orang habiskan ni je PB. Dia orang habiskan continuous assessment tu kan. Okey. Maksud dah final lah, dah habis lah. Habiskan yang tu, lepas tu tukar student pula. Okey, faham. Okey. Terima kasih. Okey, Cik Nur Syafiq. Okey puan, just nice. Just nice eh. Macam makan dah pula just nice. Lapar ni je belum lunch. You makan dulu puan. Okey, terima kasih. Okey, Yogesh, Sharon. Ya one so far okay. No issue. Okey Okey. Cuma kau boleh sekarang ni walaupun dah bebas ke mana-mana, jagalah sebab kes sebenarnya makin meningkat. Jadi just hati-hatilah. Memang masing-masing excited kan nak sana ke sini kan. Cuma just hati-hatilah. Macam husband saya baru ada kes lah minggu ni. So dia kontak rapat. Jadi kita pun tak dapatlah ke mana-mana rasanya. Jadi office dia kena tutup. Itulah. Macam tu lah. Tak tahulah. Dan kes tu bukan kes di situ. Kes tu ada seorang ni dari sini, ada seorang dari hospital, ada seorang dari anak. Contohnya macam tu lah. So just berhati-hati lah. Okay, kalau kita yang dah vaksin, yang ada kes satu, peringkat 1, mungkin tak ada masalah sangat lah. Cuma kadang-kadang yang berisiko tu mungkin kesian lah kan. Macam tu lah. Ya puan, sebabnya kalau dekat even tempat kerja kami semua pun ada juga macam tu, isu kontak rapat semua tu. Ya, betul. Dan kita kadang bila tercari-cari puncanya macam mana, tapi sebenarnya ini punca lain sebab dah masing-masing dah bertebaran ke merata-rata kan. Itulah. So kena hati-hati je lah itu. Kerana kita semua berisiko untuk kena. Cuma itulah. Jaga je lah. Maksudnya kita cuba jaga SOP sebaik mungkin lah. Itu je. Okay. Saya sampai tahap macam kau boleh tak nak test. Kan kita boleh check pakai saliva kan. So kau boleh kalau tak nak test sebab takut kan kita macam biar tak tahu pun tak apa lah macam tu. Tapi kadang bahayalah kita bila contohnya kita nak visit siapa-siapa, kita kena take responsibility lah. Pastikan kita test sebelum kita jumpa lah. Sebab kita tak tahu siapa yang kita jumpa. Mungkin kalau mak bapak kita dia orang tua kan yang berisiko. So itulah, tak nak menyesal lah kemudian hari lah macam tu. Okay. So I think that's all for today. Nice to meet you all. And for tomorrow, remember lah, try to do the practical.
Okay. So the practical on Tinkercad, or you can do on any simulator. Okay, kalau you ada hardware sendiri pun you boleh try lah. Kalau tak, it's okay. You don't need to buy anything. Okay, just explore. Macam nak guna check multimeter pun boleh dekat Tinkercad tu macam tadi kan. You letak lampu tu, okay, check the multimeter, check the voltage and current and so on. You try, explore. Okay, sebab ni namanya applied kan, applied. Jadi kena try to apply lah. Sebab kita tak boleh masuk lab kan. So, but the good thing is simulator is good lah, simulator, sebab dia menjimatkan masa. Kalau kita ada error, kita boleh detect dulu daripada kita beli, kita pasang rugi kan. Macam tu. Okay, I think that's all for today. All the best and good luck and see you next week insyaAllah. Okay? Okay, thank you doktor. Okay, welcome. Okay, sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Doktor. Okay, bye-bye.